Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat diberikan kesempatan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin untuk menghadiri dalam majlis ilmu, iaitu kuliah kita berkenaan dengan tazkiyatun nafs, prinsip penyucian jiwa. Mana kita masih lagi membahaskan prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama iaitu berkenaan dengan tauhid adalah asas bagi penyucian jiwa. Baik, InsyaAllah pada kelas kita pagi ini, yang depan tu sebenarnya adalah bonus, ziyadah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah, tambahan, tambahan. Maknanya sebelum ni kita sebutkan tentang kelebihan kalimah tauhid ini kepada ataupun nama kalimah tauhid ni yang kita sebut hanya ada beberapa sahaja. Tetapi bila anda tengok balik maknanya kelebihan kalimah tauhid itu sebenarnya terkandung pada nama-nama dia. Jadi anda fikirkan kalau kita nak syarahkan seluruh kelebihan kalimah tauhid ni, apakah cara yang terbaik? Jadi anda ijtihad, anda pun fikir-fikir, cara yang terbaik adalah kita kenalkan nama dia yang ada dalam Quran. Simple. So daripada nama tu, so kita tahu apa kelebihan dia. So pada nama setiap yang ni ada 25. Ada 25. Allahu a'lam. Yang setakat anda tengok ada 25. Tak tahu, mungkin ada ulama lain yang dia boleh istinbat dan istikhraj daripada ayat Al-Quran tu lagi banyak. Wallahu a'lam. Ilmu di sisi Allah. Tetapi yang ini yang 25 yang apa yang antara yang disebutkan oleh guru kami Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah, iaitu beliau keluarkan 25 nama-nama ini daripada ayat Al-Quran, daripada ayat-ayat Al-Quran dan tafsiran salaf. Dan tafsiran salaf. So maknanya kalau kita tengok ayat daripada ayat Al-Quran saja, terjemahan mungkin kita tak nampak. Tetapi daripada tafsiran salaf, daripada tafsiran sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, di situ dia punya tempat letak dia, maknanya kita akan nampak dekat situ. Baik, jadi ini 25 kat depan ni, alhamdulillah. Anda sengaja tulis, pasal tulis tu bagi kita pun ingat. Kita pun ingat, tulis dengan tangan sendiri, bukan kita pancarkan. Jadi tulis dengan tangan sendiri sebab ini adalah kalimah tauhid, kalimah yang paling apa kita kata paling berharga dalam hidup kita, yang menjadi kita kata pegangan kita. Jadi walaupun lengah tulis lama dah tak tulis lama panjang. Lama dah tak tulis panjang kan. Dia selalu syarah je, selalu cakap je, tapi kali ni kita tulis sampai penuh dah 5 tu. Ada yang dari risau-risau dah takut ada sampai berapa ratus kan. Tak 25 je. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau tengok balik semua tu, macam kalimat Allah yang tertinggi, kalimatullahi hiyal ulya, itu dalam surah At-Taubah ayat 40. Da'watul haq, seruan kebenaran, Ar-Ra'd ayat 14. Al-kalimatut tayyibah, kalimah kebaikan, dalam surah Ibrahim ayat 24. Kataan yang teguh lagi, meneguhkan, al-qaulus sabit fil hayatid dunya wal akhirah, Ibrahim ayat 28. Kemudian kalimatut taqwa ini kita sebutkan minggu lepas, Al-Fath ayat 26. Kemudian Al-Hasanah, yakni kebaikan itu sendiri, dalam surah An-Naml ayat 89, datang dalam tafsir sahabat Nabi ataupun sebahagian tabi'in. Kemudian nikmat zahir dan batin. Kalimah tauhid ni nikmat zahir dan batin. Tak pernah dengar kan? Kita tak pernah dengar kan? Macam mana nikmat zahir dan batin? Itu kita perlu teliti, kita perlu tadabbur, kita perlu fahami kenapa nikmat zahir dan batin kalimah tauhid. Baik, nikmat zahir dan batin dalam surah Luqman ayat 20. Kemudian perkataan yang terbaik, al-qaulul ahsan,
dalam surah Al-Isra ayat 53. Kemudian al-husna, kebaikan yang terbaik. Al-husna maknanya kebaikan yang terbaik. Itu datang dalam tafsiran sebahagian salaf. Itu dalam surah Al-Lail. Yani wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Al-husna di situ ditafsirkan oleh sebahagian salaf la ilaha illallah. Al-husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi dimudahkan dengan apa ya? Allah Ta'ala mudahkan dia untuk masuk syurga. Al-husna itu adalah la ilaha illallah. A'ta wattaqa, dia bagi dan dia bertakwa. Maknanya dia infak harta benda dia, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah SWT dengan menjauhi larangan. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan la ilaha illallah. Itu syarat untuk dapat al-yusra. Membenarkan la ilaha illallah. Baik, kalimah tauhid. Kemudian amalan soleh yang kekal, yang ditinggalkan, al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat iaitu kalimah tauhid dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Kemudian al-haq, kebenaran dalam surah kalimah yang kekal dalam surah Az-Zukhruf ayat 28 ni. Nabi Ibrahim alaihi salam, doa Nabi Ibrahim ataupun doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Ta'ala makbulkan, kalimah tauhid ni akan kekal sampai kiamat. Mana sampai dia dah tak diucapkan nanti, sebelum berlakunya kiamat besar. Dia akan kekal lah, maknanya kata para ulama, kekal pada zuriat keturunan Ibrahim dan semua orang Islam lah, kalimah tauhid ini. Kalimah yang kekal. Az-Zukhruf ayat 28. Kemudian surah yang ke-12, kelebihan yang ke-12 al-haq, kebenaran itu sendiri, Az-Zukhruf ayat 86. Yang ke-13 sifat mathalul a'la, perbandingan yang tertinggi, ar-rum. Ini juga datang dalam tafsiran sebahagian salaf. Maknanya walillahil mathalul a'la, bagi Allah itu perumpamaan yang tertinggi. Al-wasful a'la, sifat yang tertinggi. Sifat yang tertinggi. Jadi datang dalam sebahagian tafsir salaf, antaranya adalah maknanya la ilaha illallah, yakni tauhid. Kerana tidak ada yang tertinggi melainkan semua makhluk-makhluknya, hamba-hambanya itu wajib ataupun perlu mengabdikan diri kepadanya semata-mata. Masalul a'la, sifat yang tertinggi, perbandingan yang tertinggi. Kalimah yang paling lurus, al-aqwam. Al-aqwam, ini dalam surah Al-Isra ayat 9. Kemudian al-ahdu, perjanjian, dalam surah Maryam ayat 87. Kemudian agama yang murni, ad-dinul khalis. Agama yang murni maknanya tauhid. Agama yang murni adalah tauhid. Yang kita sebutkan tadi kalimah at-taqwa ataupun baik al-hasanah tadi, surah An-Naml ayat 89. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum minha faza'in yawma idzin aminun. Surah An-Naml ayat 89. Ini tafsiran Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah dengan sekelompok daripada kalangan salaf. Itu dalam tafsir At-Tabari. Nikmat zahir dan batin tadi, surah Luqman ayat 20. Kata tafsir daripada Ibn Abbas, Mujahid dan selain mereka berdua daripada salaf, nikmat. Yang kita sebut tadi. Ada satu lagi tertinggal sebenarnya, ada 26 sebenarnya, al-urwatul wuthqa. Tambah al-urwatul wuthqa yang kita sebut juga sebelum ni. Ni dalil apa? Surah Al-Baqarah. Apa? La ikraha fid din, qad tabayyana rusyd min al-ghayy. Surah apa? 265 265 Sebenarnya 262 la ikraha fid din. Apa? Baqarah ayat 265. 265. La ikraha fid din, qad tabayyana rusyd min al-ghayy,
faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Baik. Kemudian kita sebut tadi qaulul ahsan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ini datang dalam pendapat sekumpulan daripada mufassirin dalam kalangan salaf, disebutkan oleh Ibn Atiyah Al-Andalusi dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, dengan juga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir. Kemudian Al-Husna wa saddaqa bil husna ni tafsiran daripada sebahagian salaf. Ini dalam tafsir Ibn Kathir ada sebut Al-Muharrar Al-Wajiz Ibn Atiyah, dan juga tafsir An-Nasafi. Yang ke-10, baqiyatus salihat, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah Al-Kahfi ayat 46. Ini juga datang dalam tafsir sebahagian salaf. InsyaAllah akan yang ni kita sebut kat sini secara umum. Nanti insyaAllah akan syarahkan di tempat yang lain lah, secara audio, ataupun akan syarahkan satu-satu. Maknanya mungkin dalam platform yang lain lah. Tapi kat sini kita kongsikan dulu. Baik. Yang sebelah tadi kalimah yang kekal. Yang kekal yang ke-10 tadi kekal juga. Maknanya amalan salih yang kekal, baqiyatus salihat. Kan dalam surah Al-Kahfi ayat 46 tu Allah kata al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dengan anak pinak itu dia adalah perhiasan hidup di dunia. Kehidupan di dunia. Lalu Allah kata wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi baqiyatus salihat di sisi Tuhanmu itu lebih baik. Apa dia maksud ini? Apa maksudnya? Datang dalam tafsiran sebahagian salaf, maknanya kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Baik. Yang ke-11, kalimatul baqiyah allati ja'alaha Ibrahim fi aqibihi. Ini sebelah sini. Kalimah yang kekal, yang ana kasi tu nak ringkaskan. Apa maksud kalimah yang kekal di sini? Kalimah yang Nabi Ibrahim alaihissalam doakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalimah ini kekal pada zuriat keturunannya. Zuriat keturunannya dan orang-orang yang beriman lah. Zuriat keturunan dan orang-orang yang beriman yang mengikuti agama Ibrahim, millata Ibrahimah Hanifah, tauhid. Yang ni lah yang kita kena fokus. Bukannya kalau keturunan keturah ke siapa ke, betul tak? Yang ni yang Nabi Ibrahim minta dekat Allah kekal. Betul tak? Yang ni lah yang kita kena fokus. Kena habiskan keringat kita, harta benda kita untuk memastikan kalimah yang kekal ini maknanya terus kekal pada diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita yang orang Islam. Tidak ada perkara-perkara yang boleh merosakkan kalimah ini yang sepatutnya. Yang dalam surah Az-Zukhruf ayat 28, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Yani Allah jadikan kalimah tauhid itu sebagai kalimah yang kekal. Fi aqibihi maknanya fi zurriyatihi, pada keturunan Ibrahim, dan bukan keturunan Ibrahim saja, bahkan mereka yang beriman. Mereka yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika diutuskan orang Arab itu telah meninggalkan ajaran Ibrahim yang asal. Ini ajaran tauhid, memang buat syirik apa semua kan. Baik. Jadi kalau kita buka dalam tafsir, disebutkan fi aqibihi itu. Okay, kita baca ayat tu daripada awal. Surah Az-Zukhruf ayat Surah Az-Zukhruf surah 89 ayat 28. Surah 43 43, maaf. Surah yang ke-43.
Surah yang ke 43. Az-Zukhruf. Betul ke 43 betul ya? Betul 43. Ayat 28. Tapi kita baca yang sebelum dia tu 26 sampai 28. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri. Bara' maknanya bara', bari minal bari. Al-bari maknanya al-khalisun naqi, maknanya melepaskan diri, memurnikan diri, memusuhi apa yang mereka sembah, mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya Azar. Azar ni siapa? Tukang buat berhala, profesional lah. Bahkan dia pro. Dan tukang buat berhala yang maknanya yang kita kata yang mana dilantik oleh raja atau pemerintah zaman tu. Maknanya dia lantikan raja waktu tu, bukan sembarangan. Dan maknanya orang yang inilah elit lah, Azhar tu, orang yang berpengaruh, yang elit dalam bangsa, dalam masyarakat dia. Dan dalam riwayat, sebahagian riwayat tafsir, kalau kita buka dalam sebahagian riwayat tafsir, disebutkan Nabi Ibrahim ketika kecil ketika kecil, maknanya bapa dia Azhar dah nak didik dia untuk jadi macam dia. Kemudian dalam sebahagian riwayat disebutkan bapa dia bagi dekat Ibrahim ni, waktu Nabi Ibrahim masih kecil, bagi patung dekat dia, patung berhala, dan suruh Ibrahim pergi jual kat pasar. Tapi apa yang Allah Ta'ala nak jaga Nabi Ibrahim, maknanya Allah Ta'ala sebelum Nabi Ibrahim jadi Nabi, jadi Rasul, tapi daripada kecil lagi. Sebab itu Nabi-Nabi ni mereka dijaga dan dipelihara oleh Allah, ismah. Sejak daripada kecil mereka dipelihara daripada syirik, mereka dipelihara daripada dosa-dosa, sejak daripada kecil. Ismatul anbiya. Jadi Nabi Ibrahim pergi ke pasar, dia buat apa? Dia bawa patung berhala yang bapak dia bagi, kemudian dicelup dalam air, kemudian dikeluarkan, kemudian dia kata, siapa yang nak beli berhala yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat? Siapa nak beli berhala yang patung yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat? Dan sebab itulah waktu Nabi Ibrahim dah diutuskan, bila Nabi Ibrahim dah diutuskan, setelah itu bila Nabi Ibrahim pecahkan berhala yang sekeliling tu, yang itu dalam perayaan kaum musyrikin zaman tu, maknanya kita kena faham bahawa berlepas diri Nabi Ibrahim daripada kesyirikan kaum dia itu, antaranya adalah berlepas diri daripada perayaan mereka. Ini ramai orang tak tambih, ramai orang tak nampak. Yang asatizah sunnah kita ni duk bagi peringatan setiap kali masuk perayaan orang bukan Islam ni, duk bagi peringatan, jangan ucap Merry Christmas, jangan ucap happy itu happy ni, jangan. Kita ni ada raya, 2 raya saja, ada 3 raya mingguan kita hari Jumaat. Raya kita raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha, yang tu puas-puas dah nak sambut raya, silakan, tapi jangan ucap selamat pada perayaan orang musyrikin yang berulang-ulang setiap tahun. Kenapa? Kerana itulah bentuk berlepas diri. Sebab tu Nabi Ibrahim sampai dia kata inni saqim, tak pergi, aku sakit. Dia kata tauriah kan, dia tauriah maknanya dia tipu. Orang Melayu panggil tipu sunat. Tapi orang Melayu panggil tipu sunat, tapi tak ada tipu sunat sebenarnya. Maksudnya maknanya helah. Helah maknanya helah untuk mengelakkan daripada perkara yang kemungkaran, yang boleh memudaratkan agamanya. Itu dibahaskan oleh para ulama. Dia panggil
tauriah. Tauriah maksudnya sesuatu yang diberikan hadiah untuk mengelakkan daripada kemudahan. Jadi Nabi Ibrahim kata inni saqim, aku sakit. Dia tak pergi. Tapi dia pergi buat apa? Dia pecahkan berhala yang kaum dia sembah. Maknanya dia tinggalkan yang berhala yang paling besar. Baik, lepas Nabi Ibrahim pecahkan berhala yang semua-semua tu, tinggal yang besar tu. Ini dalam surah apa? Dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 58 dan ayat 60. Poinnya sini anda nak highlightkan pada ayat yang ke-60. Lepas Nabi Ibrahim dah buat tu, dah musnahkan, dah pecahkan berhala-berhala yang tak bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat tu, berhala. Ilahun batil, alihatun batil, atau ilahun batil, sembahan yang batil. Mereka kaum Nabi Ibrahim kata, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh zalimin. Dia pun pelik lah. Kita tanya-tanya siapa yang buat, siapa yang sanggup buat dekat Tuhan-Tuhan kita ni, alihatina. Poin di sini mereka juga kata alihatina, jamak kepada ilah. Maksud mereka namakan berhala-berhala mereka itu sembahan kami, Tuhan-Tuhan kami. Bi alihatina innahu laminadh zalimin. Jadi yang buat, yang pecahkan ni memang zalim lah. Macam zaman kita, kalau kita pernah dengar cerita-cerita syekh-syekh dulu-dulu dia bercerita, ada macam mana syekh-syekh dulu-dulu dia orang apa maknanya pecahkan benda-benda ataupun musnahkan macam benda-benda yang khurafat, syirik kan, macam pokok yang disembah dan sebagainya tu. Kan orang kampung ataupun orang sesuatu tempat tu dia akan kata, jangan kamu buat ni, nanti kamu akan sakit, kamu akan kena ulah, kamu akan kena ini, kamu kena itu kan. Macam-macam. Macam itulah. Jadi mereka kata innahu laminadh zalimin. Sesungguhnya dia yang buat ni, yang siapa yang buat ni, dia termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Sedangkan mereka yang zalim kerana mereka mensyirikkan Allah SWT. Baik, apa selepas tu mereka kata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Lepas tu ada orang yang nampak, yang jadi saksi. Dia kata nampak Nabi Ibrahim keluar daripada temple ataupun kita kata tempat ibadat mereka itu. Dia nampak Nabi Ibrahim yang last keluar sebelum dia tengok semua tu musnah, semua tu hancur kejap, tinggal yang satu saja yang besar. Kami mendengar sami'na fatan, kami dengar fatan, seorang pemuda. Maknanya waktu tu Nabi Ibrahim masih muda dan dah diutuskan sebenarnya, fatan. Yadhkuruhum, disebutkan namanya, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Ini dah dapat dah. Dah dapat dah berlaku dah. Kemudian poinnya ayat yang 26. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Kemudian kejap. Dia ada satu lagi ayat. Yang poinnya sebenarnya tak dia yang tu kisah tu poin yang kita nak highlight kan. Baik. Jadi mereka kata Ibrahim yang buat. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, okey ni kena cross. Kena tengok pula, buka pula surah Al-Anbiya yang sama. Ayat yang ke tadi ayat berapa? 58. 58. Apa? 60. Okey. Yang ni baik, buka pada ayat 55. Yang ada nak cerita patung tadi tu. Poinnya nak cerita patung tadi. Mereka kata qala laqad kuntum antum wa Nabi Ibrahim kata qalu okey, berlaku dialog kan Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ayat 51. Tengok kat ayat 51 tu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Ibrahim rushdahu. Baik, rushdahu maknanya martabatul idrak indahu. Maknanya kedudukan, maknanya al-idrak, maknanya kemampuan yang untuk mencapai sesuatu kebenaran yang tidak diberikan kepada orang lain.
Dipanggil martabatul idrak indallah. Maknanya dalam ramai-ramai itu semua tak boleh fikir. Semua tak boleh fikir. Semua orang panggil apa? Nak cakap bodoh lagi, waktu tak bagi pula. Tapi dalam Quran satu saja yang ada kalimah bodoh. Semua terkejut sebab ada orang kata tak boleh tu langsung cakap bodoh Tapi dalam Quran satu saja Allah Ta'ala guna bodoh ni. Yang ni ingatlah. Yang kalau siapa-siapa yang boleh cari yang lain, dia boleh jumpa, dia boleh carilah. Orang yang membenci agama Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Safiha nafsah. Tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim melainkan orang itu membodohkan diri dia sendiri. Man safiha nafsah, membodohkan diri dia sendiri. Jadi itu tak boleh nak terjemah melainkan bahasa kita bodoh. Satu. Yang itu yang anda ingatlah. Adapun kita nak zikir, nak meratib, cakap kat orang bodoh tu bukanlah ajaran Islam. Tak baiklah Tak baik. Maknanya kena cakap ikut konteks lah. Kan? Tak bolehlah kita bagi alasan bahasa kita ni kasar sikit, bahasa negeri ni kemudian kita pun duduk bila asyik duduk sebut benda tu. Orang tanya kita mungkin bodoh, orang bodoh. Tak, bukan. Itu kata dalam Quran pun Allah hanya guna pada illa man safiha nafsah. Illa man safiha nafsah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Safiha nafsah. Kalau terjemahan dia terjemah apa? Bodoh lah. Cuba tengok terjemahan dia terjemah apa? Memperbodohkan diri sendiri kan. Tapi dia konteks dia memperbodohkan diri kan. Dia bukan menggunakan kalimah bodoh tu kata kat orang atau membodohkan orang lain kan. Ini maknanya memperbodohkan diri sendiri. Kan. Bahasa Inggeris cakap apa? Make a fool. Baik, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Itu je satu. Maknanya orang yang membenci ajaran tauhid. Maknanya orang yang berterusan dalam kesyirikan. Baik. Jadi dalam ayat itu Allah Taala sebut dalam balik pada surah Al-Anbiya ayat 51 tadi, wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl. So rushdahu tu makna al-idrak, kemampuan ataupun kita kata dia macam masyarakat zaman tu semua dah tenggelam dalam kesyirikan. Semua beranggapan maknanya syirik itu adalah agama. Kan? Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dekat seorang hamba dia satu kemampuan, satu daya fikiran yang membezakan dia daripada orang lain. Dia je yang boleh berfikir dengan rasional. Itu maksudnya al-idrak. Ini apa dia disebutkan oleh ulama tafsir, rushdahu maknanya martabatul idrak indahu. Maknanya kedudukan martabat al-idrak, ini kemampuan untuk mencapai kebenaran yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan bagi kepada orang-orang yang dia pilih, hamba-hambanya yang dia pilih. Baik. Kita bagi contoh. Ana suka kaitkan dengan isu semasa. Sebab bagi kita sentiasa maknanya Al-Quran tu sebagai panduan kita. Ada baru baca dalam surat khabar semalam ataupun dalam salah satu laporan di mana anda pun tak ingat di negeri mana, dia banyak kali lah. Tapi anda agak macam kalau boleh siapa yang kat sini yang ada kontak wartawan macam anda rasa Sinar Harian kot yang keluar. Kalau siapa yang ada kontak wartawan Sinar Harian boleh bagi nasihat. Kalau siapa yang ada kontak, tak kira lah Sinar Harian bos dia ke siapa ke, terus bagi nasihat supaya jangan normalisasikan benda-benda khurafat dalam tulisan-tulisan. Apa topik yang anda baru anda tengok tu ada, tapi masih ada lagi isu tentang ketukan misteri. Tahu ketukan misteri?
Ketukar misteri di 30 rumah, maknanya semua apa? Semua pelik kan. Kemudian mula nak mengaitkan dengan mistik lah. Itu kebiasaan orang kita. Kan? Ketukar misteri di kampung, dia kata semua orang berlaku waktu ni. Itu sebenarnya dari dulu lagi isu ni. Itulah, kalau dalam 30 orang, dalam 30 kampung ataupun dalam 30 rumah yang ada di kampung, takkan tak ada seorang pun yang diberikan idrak, yang boleh berfikir dengan rasional. Betul tak? Itu kita kata ar-rushdu, maknanya kita boleh juga kata common sense. Macam kita katakan dalam okey, contoh orang pihak di BKL kan, mereka baru-baru ni yang orang sambut tahun baru kan, tapi kata tak sambut tapi sambut. Kalau yang kata tak sambut tapi sambut juga, macam mana kita pun tak faham. Tapi maksudnya orang nak sambut juga. So dia orang pun buat sampah dekat dataran mereka. So bila kita tengok sampah-sampah yang makanan dan sebagainya, kita kata takkan tak ada orang yang boleh berfikir. Yang ramai-ramai yang ada, takkan seorang pun tak boleh fikir, maknanya dia orang nak buang sampah tu ke dalam tong sampah. Kan? So maknanya macam kita kata, yalah, tak dalam ramai-ramai itu maknanya tak ada seorang ke yang boleh berfikir. Semua macam tu ke perangai sampai penuh sampah dekat situ. Memalukan. So maknanya kalau ada orang yang seorang yang kita tengok, mungkin kita boleh nampak, mungkin dia boleh hilangkan ataupun dia tak buat benda tu, kan? Kalau seorang saja tak buat, maknanya itu menunjukkan dia ada common sense. Maknanya ada dia, kita kata perkara yang orang lain mungkin abaikan, tapi Allah Ta'ala bagi dia petunjuk untuk tak buat benda tu. Sama juga benda sendiri. Balik pada yang isu ketukan misteri tu, ketukan misteri tu, tak tahulah, mungkin tak tahulah, anda tak tahu media ni dia memang saja buat tu nak bagi orang baca ke, kan, nak tarik perhatian orang. Kan orang suka baca benda-benda mistik, kan, misteri. Jadi kalau tak ada bahan-bahan bacaan macam tu, dia berkata tak menghiburkan lah. Dia bagi alasan tu. Tapi bukan apa, kita risau benda macam tu hanya akan membuka pada perkara-perkara yang bawa kepada kesyirikan. Contohnya mendatangi bomoh, mendatangi apa, macam kita faham lah, kan, bila ada sikit-sikit tu nak jumpa lah, pergi cari bomoh, nak selesaikan masalah, kan. Allahul musta'an. Jadi takkanlah dalam ramai-ramai tu tak boleh terfikir, kan, kotlah ada seorang tu, ada dalam ramai-ramai tu, dia nak pasang CCTV ke, kan. Takkan tak ada dalam ramai-ramai tu yang boleh fikir dengan waras, dengan rasional, kan, untuk tahu, untuk selidik apa sebenarnya yang melakukan. Kita macam pelik, kan. Tapi itulah kebiasaan yang bila benda-benda macam tu berlaku selalunya kat kampung-kampung, kan. Tapi itulah kita katakan sekarang ni, bukan kata CCTV, kan, Starlink pun dah ada, satelit dah orang boleh, maknanya kalau tak ada internet, maknanya sekarang ni pedalaman dan sebagainya pun orang dah pasang macam-macam. CCTV pun bukan mahal dah sekarang ni, murah-murah aja, bawah pada 100 pun ada CCTV yang tikai-tikai pun tapi boleh nampak, kan. Maknanya takkan itu pun tak boleh nak berfikir. Maknanya takkan semua hanya terima ini makhluk halus, ini salah syaitan, ini salah misteri, hantu, mistik. Takkan seorang pun tak boleh berfikir, kan. Maknanya nak fikir, nak letak. Maknanya contoh, anda bagi contoh tadi. Maknanya kalau dalam ramai-ramai tu ada seorang yang dia boleh berfikir dengan waras, selamat kampung tu. Anda ingat dulu kisah apa? Satu kampung ni, anda tak ingat dah kisah daripada mana anda dengar, tapi daripada seorang orang yang kita kenal lah. Kisah apa? Dia ada banyak kisah yang pokok, berpuaka lah, apa semua orang kampung takut nak lalu kat situ, kan. Ataupun kubur, berpuaka lah apa. Kemudian ada dalam ramai-ramai tu semua takut nak lalu waktu malam atau waktu. Kemudian ada seorang yang Allah Ta'ala bagi dia idrak, yakni rushd. Dia pergi sama ada yang kisah yang kita pernah dengar, dia tebang pokok tu, settle. Kemudian ada yang takut nak lalu kat kubur,
Semua tu takut nak kubur. Dia kata kena gangguan ini, pocong lah, pontianak lah, kuntilanak lah, inilah apalah. Kemudian ada seorang ni, hamba Allah ni, dia pergi tidur kat kubur. Orang kata jangan lalu kat kubur tu, atau jangan lalu, jangan apa. Dia pergi terus tidur kat kubur. Kemudian dia besok pagi tu dia bangkit, dia kata tak ada apa, tak sakit, tak kena tak kena makan kena hantu, tak apa, kepala tak tanggal pun ada lagi. Dia pergi tidur kat kubur. Semata-mata dia nak menolak naratif yang batil ataupun menolak sangkaan-sangkaan orang yang tidak benar. Tak, itu sebenarnya dakwah tu. Maknanya, tapi itulah tak semua orang mampu buat. Tak semua orang mampu buat. Kalau sekarang ni dia bergaduh pula. Jadi bergaduh maknanya orang akan tuduh dia tak percaya pada jin dengan apa? Syaitan pula, benda lain pula. Dia tuduh kita tak percaya pula. Itu zaman sekarang lah, pelik-pelik ni. Baik, dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl. Min qabl ini maknanya yakni ketika sebelum Nabi Ibrahim AS dilantik menjadi rasul. Itu yang disebutkan oleh ulama tafsir. Maknanya ketika dia kecil. Kat sini point ayat anda cerita tentang patung tadi. Wa kunna bihi alimin. So Allah Ta'ala tahu apa yang akan jadi pada Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala tahu apa yang Ibrahim akan buat dan apa yang Ibrahim ni akan melayakkan dia untuk Allah pilih dia jadi Nabi dan Rasul. Dan Allah Ta'ala sendiri yang ciptakan apa yang mudah untuk Ibrahim untuk diamalkan. Kemudian Ibrahim kata iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, ma hadhihi tamathil. Baik, apakah tamathil ini? Yakni surah al-mujassadah qas-sanam, yakni berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka sembah. Allati antum laha akifun, yang kamu duduk melazimi, kamu duduk beribadah, kamu duduk tercokoh. Tercokoh kan. Akifun ni maknanya uquf, maknanya muqimun mulazimun lil ibadah. Maknanya kamu duduk sentiasa melazimi berhala-berhala itu. Kalau kamu ada apa-apa yang kamu nak dan kamu rasa takut dan kamu pergi. Kenapa apa benda ni? Nabi Ibrahim tanya. Nampak? Itu rush kan? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Kenapa kamu ni? Apa berhala-berhala ni? Apa berhala-berhala ni boleh buat kat kamu? Macam dalam konteks macam hantu, orang takut hantu kan kata. Apa yang kamu sangat takut hantu ni? Kan? Takut hantu. Apa takut sangat benda-benda yang maknanya sepatutnya kamu takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jin dan syaitan itu pun dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi apa? Sama, maknanya dalam konteks yang sama. Kemudian apa jawab kaum dia? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Maknanya mereka hanya taklid kepada nenek moyang, tradisi. Kami hanya itu saja jawapan yang kaum Nabi Ibrahim hanya boleh jawab. Dia tak boleh bagi hujjah, dia tak boleh bagi burhan, dia tak boleh bagi bukti, dia tak boleh bagi alasan. Kami hanya wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapati nenek moyang kami sembah hal ni. Jadi kalau kita tanya yang ketuk-ketuk tadi tu, ketuk pintu rumah tu. Kenapa? Apa orang tua kata. Itu lah. Dia tak boleh bagi alasan dari sudut rasional, dari sudut agama, dalil sam'i, dalil aqli. Dia tak boleh nak bagi dari sudut saintifik pun tak boleh. Kan? Dia akan kata, percayalah. Benda gaib, benda ni bukan semua kita tahu. Memanglah bukan semua kita, tapi apa maknanya apa? Logik maknanya sampai kamu nak takut ketukan tu. Maknanya ketuk misteri sebagainya. Maknanya tak boleh apa kita kata, tak boleh bagi alasan yang kukuh. Alasan yang kita kata rasional. Baik. Sedangkan Al-Quran ajar kita sentiasa rasional. Baik. Kemudian dia berkata apa? Nabi Ibrahim kata qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim kata sesungguhnya kamu antum wa aba'ukum, nenek moyang kamu, fi dhalalin mubin, benar-benar ataupun berada dalam kesesatan yang nyata. Itu sebab Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Dia mengingkari
kemungkaran yang terbesar yang berlaku pada masyarakat dia, kesyirikan. Di sebab tu dia diangkat Allah Ta'ala martabatnya menjadi Khalilullah. Khullah maknanya kecintaan yang tertinggi. Kemudian apa jawab? Ini syahid dia yang nak highlightkan tentang apa yang anda sebutkan tadi. Kemudian kaum dia jawab, ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Wahai Ibrahim, qalu, mereka kata, ajitana bil haqq, maknanya ataitana bil haqq, adakah apa yang kamu bawa ni, apa yang idea yang kamu bawa ni, pendapat yang kamu bawa ni, adakah benar? Adakah kamu benar-benar bawa tu, kamu serius, kamu bawa kebenaran, dan kamu bawa tu dengan kebenaran, bil haqq, am anta minal la'ibin, atau kamu termasuk dalam kalangan orang yang al-hazilin al-abifin, maknanya yang main-main. Sebab kami ini, kalau kita baca dalam tafsir, ulama sebut sebab apa? Sebab kaum dia, kawan-kawan rapat bapa dia kenal Ibrahim ni daripada kecil. So mereka tengok Nabi Ibrahim ni dengan patung berhala, dia tengok dia suka main. Zahirnya mereka nampak Nabi Ibrahim ni suka main dengan patung, betul kan? Zahirnya. Tetapi apa yang batinnya mereka tak tahu. Situ Allah Ta'ala kata, wa kunna bihi limin. Kami tahu apa yang mereka tak tahu. Aku tahu tentang hamba ku Ibrahim ni, apa yang ketika itu bapa dia tak tahu. Bapa dia bukan tak tahu pun, tak kita expect pun untuk anak dia yang dia sayang itu akan lawan dia pada besar nanti. Betul tak? Dia bagi patung. Patung Nabi Ibrahim pun kecil-kecil tu, waktu kecil dia masukkan patung berhala tu dalam air, kemudian dia lemaskan. Dia kata boleh selamatkan diri, tak boleh. Siapa nak beli benda yang tak boleh bagi manfaat, tak boleh selamatkan diri sendiri, tak boleh bagi manfaat, tak boleh mudarat. Jadi kaum-kaum dia gelaklah. Ibrahim kecil lagi melawak. Dia pun tak tahu benda tu nanti sebenarnya akan apa kita kata, membungkam mereka. Ibrahim yang mereka gelakkan itu akan membantah mereka dan akan mengajak mereka kepada kebenaran dan akan membatalkan kesyirikan mereka. Nampak? Sebab itu kat situ anda dapat faedah. Kalau macam contoh, dia ada isu tentang hukum tentang bagi anak-anak main anak patung. Kat situ ada perbahasan dalam kalangan ulama. Ada khilafah dalam kalangan ulama. Yang pendapat yang lebih tepat kalau kita tengok, patung untuk anak-anak ini diharuskan. Maknanya diharuskan. Dia bukan base pada dalil ni. Ada dalil yang lain, cuma kita tak nak bahaskan panjanglah kat sini. Cuma anda nak bagi secara ringkas. Cuma kita sekarang ni ada isu tentang bukan budak-budak saja main patung, orang tua-tua pun main patung. Orang dewasa kan. So macam kita macam patung-patung yang mereka simpan untuk apa? Tak tahulah, hobi ya. Mereka kata hobi. Dia panggil figure. Figuring kan, figura, patung figura. Macam tu. Tak tahulah. Kita pun tak tahu macam mana, apa keistimewaan dia, apa kebaikan dia, kita pun tak tahu apa benda kan. Cuma sebab ada orang tanya, ada soalan, dia kata macam mana patung-patung yang saya simpan sebagai hobi kan, dia kata mahal, takkan nak buang, dia kata kan. Takkan nak buang. Jadi dia kata sebab dia patung yang berjasad. Jadi sebab dia tanya boleh tak simpan, kata tak boleh lah simpan. Kalau dia letakkan dekat tempat tinggi, dekat rak TV kan sebagainya, dia letak tinggi-tinggi macam mengagungkan. Dan dia termasuk dalam surah yang malaikat akan masuk. Jadi dia tanya, tapi ustaz nak buang tu kan, takkan nak buang dia kata. Baik, dia ada satu solusi dia. Solusi dia bagi budak main. Mana patung tu? Bagi budak-budak main. Imtihankan dia. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad. Syekh Abdul Muhsin Abbad pernah jawab soalan yang sama. Tapi Syekh Abdul Muhsin Abbad dia jawab tu tentang gambar-gambar makhluk menyawa yang ada dekat surat khabar, dekat majalah, dekat yang kita beli. Kita beli surat khabar dulu-dulu lah. Sekarang tak beli dah kan. Ataupun majalah masakan ke resepi ke apa kan. Kita bukan nak tengok gambar orang yang besar tu, kita nak tengok gambar masakan dia, contoh gambar ni benda dia. Tapi ada juga benda tu kan. So Syekh Abdul Muhsin Abbad pernah jawab, orang tanya dia, Syekh kata kalau gambar-gambar yang ada dalam buku atau majalah-majalah itu, dia tak termasuk dalam
maknanya malaikat takkan masuk tu. Sebab dia kita tutup kan, dan kemudian kita simpan di bawah. Dia bukan kita gantung kan, so dia bezalah. So di situ dipanggil umum balwa, perkara yang kita tak boleh nak elakkan kan. Contohnya macam itulah, macam surat khabar dan sebagainya. Kita beli nasi lemak kan, nasi lemak, orang tu bungkus nasi lemak kalau dengan paper, surat khabar kan. Kemudian ada gambar, contoh ada gambar. Kita bukan nak beli gambar tu, kita nak beli nasi lemak dia kan. So imtihan ni maksudnya apa yang kita buat. Kalau tak ada ke orang simpan, tak ada, buang kan. Tapi ada juga orang yang simpan dia simpan untuk buat untuk buat kawan dulu kan, untuk buat balut-balut. Balut-balut apa dia, cawan lah, apa benda lah kan, barang-barang apa dia simpan. Baik. Jadi macam patung figura tadi kan, dia macam mana solusi dia, macam mana kalau dia nak buang, dia kata mahal kan. Jadi apa yang dia boleh buat, dia bagi budak main lah. Maknanya bila dia patung itu dijadikan mainan, dia terhilanglah sifat pengagungan tu, bentuk pengagungan tu hilang, takzim tu tak ada. Dia jadi masalahnya bila kita takzimkan. Sebab tu kena mengaji tauhid. Mengaji tauhid maknanya supaya hati kita itu murni kepada Allah SWT. Kenapa kita nak tu masalah tu, rasa orang nampak benda tu ada nilai. Dia kata ada value. Jadi kalau saya jual, dapat harga. Tapi kalau kamu jual, harga tu pun, adakah benda tu berkat? Kita fikir dari sudut kan, dari sudut keberkatan kan. Jadi kalau dia dah terbeli, apa dia nak kena buat? Bagi budak main, ataupun pergi donate dekat rumah anak yatim ke apa. Tapi kalau patung-patung yang pelik-pelik tu takkan nak bagi ke orang kan. Jadi orang buang lah. Kalau dia takutkan Allah, buang lah. Kalau yang pelik-pelik kan, yang patung-patung sekarang ni pun macam pelik-pelik kan. Kalau setakat robot ke apa tu, boleh lagi dia nak bagi main kan. Kita ingat apa, Transformers kan. Transformers kan. Kalau robot macam tu kan, dia boleh tukar jadi kereta tu kan, boleh je lah bagi main kan. Tapi dia ada rasa sayang tu. Itu masalah. Jadi dia rasa ada sayang pada harta dia tu, yang sebenarnya tak bermanfaat. Tapi kalau dibagi dekat budak-budak main tu, paling kurang ada manfaat lah untuk budak tu kan, untuk dia dimain kan, untuk dimainkan. Dan benda tu diharuskan pada budak-budak kan. Itu kita kata banyak benda yang sekarang ni dah jadi macam terbalik kan. Orang tua nak jadi budak-budak, budak ni orang tua macam mana. Kita pun dah, orang panggil ni zaman akhir zaman ni, Allah musta'an. Itu kita kata perkara-perkara macam tu kita kata contoh yang kita sebutkan tadi. Jadi kaum Nabi Ibrahim tadi, mereka ingat Nabi Ibrahim cakap ketika itu, berdakwah ketika itu, mereka nampak Nabi Ibrahim ni macam kecil lagi. Sebab kita nafikan orang-orang yang rapat dengan bapa dia, maknanya kenal Nabi Ibrahim. Sebab tu mereka kata qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin minal hazilin minal la'ibin abithin. Kamu ni serius ke ni? Macam itulah kan. Atau kamu main-main? Kamu main-main macam kamu kecil-kecil dulu. Kan? Itu. Dan selalunya sebab penghalang seseorang untuk menerima kebenaran adalah apabila dia meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran tu. Selalunya ghalib. Kau ni kecil dulu, alah aku tengok kau ni beringis dulu. Tiba-tiba kau kau nak petikai amalan nenek moyang kan. Aku bela kau dulu, contoh kan. Contoh. Selalunya selalunya lagi, aku makan garam dulu. Dia kira makan garam, makan gula dulu. Tapi bila disampaikan kebenaran, maknanya dia ada al-kibr, ada sombong dekat situ. Yang Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan termasuk. Sebab tu kalau kita tengok balik, mereka kaum Nabi Ibrahim tu pandang Nabi Ibrahim tu macam budak-budak. Walaupun Nabi Ibrahim dah dewasa, dah besar dah ketika itu. Maknanya mereka masih lagi memandang dengan pandangan merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Sebab itu kalau kita tengok balik, am anta minal la'ibin
itulah syahidnya yang kita nak highlightkan dengan contoh yang kita bagikan tentang Nabi Ibrahim tadi. Baik. Jadi kalimah al-baqiyah yang dalam surah Az-Zukhruf ayat 28 tu memang merujuk kepada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan apa yang kelebihan yang Allah jadikan kepada Nabi Ibrahim, kepada zuriat keturunannya, dan mereka yang mengikuti ajaran zuriat keturunannya yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawakan kepada kita ajaran tauhid ini. So inilah yang kita kena fokus, kan? Bukan sibuk tadi nak tahu Melayu ni daripada keturah ke apa ke keturunan, bukan. Tak. Apa yang Allah Ta'ala jadikan baqiyatan fi aqibihi. Ini jelas dalam Quran. Inilah yang kita kena fokus, perjuangkan, kan? Habiskan tenaga kita, kederat kita, masa kita untuk perjuangkan kalimah yang kita kena pertahankan ni, kalimah tauhid dalam diri kita dan keluarga kita. Baik. La'allahum yarji'un. Yang dalam tu kan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dalam surah Az-Zukhruf ayat 28. So menunjukkan kepada la'allahum yarji'un tu merujuk kepada semoga mereka kembali kepada kebenaran. Ada dua makna dekat sini. Yang pertama, selepas Nabi Ibrahim alaihissalam diutuskan, Nabi Ibrahim mewariskan ajaran tauhid ini kepada anaknya Ismail. Dan Nabi Ismail juga adalah Rasul, Nabi. Kemudian setelah Nabi Ismail wafat, maka berlakulah penyelewengan dalam beberapa generasi. Setelah itu berlakulah penyelewengan dalam kalangan orang Arab. Ini dikembalikan penyembahan berhala tu setelah ajaran tauhid itu telah menampak kukuh pada orang Mekah pada zaman Nabi Ibrahim AS dan juga Ismail. Kemudian setelah itu berlakulah penyelewengan, jadi syirik. Syirik. Orang pertama yang membawa semula penyembahan berhala di Jazirah Arab, di semenanjung tanah Arab, ialah siapa nama dia? Amr bin Lu'ay Al-Khuzai. Amr bin Lu'ay Al-Khuzai, daripada suku Khuza'ah. Dialah orang pertama yang kembalikan balik penyembahan berhala ni, atas alasan untuk menghidupkan balik heritage, kan? Gali jumpa patung berhala, ni kita sembah balik. Kita maknanya kita jadikan, agungkan dia balik. Itu apa yang berlaku pada zaman sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi la'allahum yarji'un tu, semoga mereka kembali kepada kalimah yang Ibrahim ajar, tauhid. Ini tuntutan dia, tahqiq dia, merealisasikan kalimah itu. Itu maksud dia. Dan yang kedua maknanya, bagi orang Islam yang melakukan dosa, kesalahan, la'allahum yarji'un, supaya semoga mereka kembali kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Maknanya dengan meninggalkan dosa-dosa mereka dan mentahqiq, merealisasikan tauhid. Itu dua makna yang secara umum pada ayat ini yang kita boleh baca, la'allahum yarji'un. Baik. Yang ke-12 yang kita sebut tadi sebelah, wahiyal haq, yakni perkataan ataupun kebenaran, al-haq, dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ini datang dalam tafsir daripada sebahagian kelompok dalam kalangan mufassirin, disebut oleh Imam At-Tabari dan juga Ibn Jauzi dalam Zadil Masir. Baik, ayat Az-Zukhruf ayat 86. Di kuliah kita ni kita kena aktif membuka Quran. Baik. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata. Az-Zukhruf ayat 86. Baik, dan dia tidak tidak memiliki, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah, tidak memiliki apa yang mereka serukan, sembahan-sembahan yang mereka sembah, yang mereka berhala-berhala yang mereka serukan itu tidak memiliki. Min dunihi maknanya ghairihi, yakni
selainnya, maknanya sembahan-sembahan selain Allah. Alladzina yad'una min dunihi, yang mereka serukan, sembahan-sembahan yang mereka sembah, yang mereka serukan, wali-wali yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah itu, la yamliku, Allah kata tak memiliki. La yamliku maknanya la yastati'u, maknanya yang tidak memiliki kemampuan, tidak ada kemampuan. Asy-syafa'ata, untuk memberikan syafaat, pertolongan. Illa man syahida bil haqq. Baik. Ataupun maksudnya wala yakul ladina yad'una min dunihi. Yad'una min dunihi maknanya orang-orang yang menyeru selain Allah, maknanya orang yang mensyirikkan Allah. Itu yang lebih tepat. Alladzina yad'una min dunihi, yakni ya'buduna min dunihi, min ghairihi. Mereka yang menyembah. Dia ada kita boleh faham dua. Yang pertama, yang disembah tu tak memiliki syafaat, tak boleh bagi tolong buat apa, tak boleh bagi apa-apa, manfaat mudarat, syafaat pun tak boleh bagi. Yang kedua, yang zahir pada ayat, alladzina yad'una min dunihi, yang menyeru selain Allah, yakni orang yang mensyirikkan Allah, yang menyeru selain Allah, yang menyembah selain Allah. Yad'un kita dah sebut dah maknanya ya'budun. Kerana ad-du'a huwa al-ibadah, doa itu adalah ibadah. Selainnya, min dunihi maknanya min ghairihi, selain Allah. Sebab sebelum tu kan Allah Ta'ala cerita, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Maknanya dhamir tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, min dunihi. Baik. Mereka tak memiliki syafaat, maknanya tak boleh mendapatkan syafaat dan tak memiliki syafaat. Syafaat, apa maksud syafaat? Maknanya talabul at-tajawuz an sayyi'ah, untuk meminta sesuatu permohonan, ataupun meminta untuk dihilangkan kemudaratan. Syafaat. So, syafaat dalam istilah akidah maknanya merujuk kepada syafaat yang khusus, yakni memberikan bantuan atau pertolongan di akhirat nanti, syafaat. Baik. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali sesiapa yang syahida maknanya akhbara bihi khabaran qat'iyyan, yakni orang yang dia tahu tentang kebenaran dengan pengetahuan yang jitu, pengetahuan yang pasti. Sebab itu dalam ayat itu wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Wahum yudrikun, maknanya mereka mengetahui kebenaran, mereka mengetahui al-haq. So daripada tafsiran salaf, mereka mentafsirkan al-haq itu adalah la ilaha illallah. Maksudnya di sini ayat ni, maksud ayat ni, orang musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah, dia takkan dapat syafaat. Itu maksud dia. Bahasa mudah dia. Sebab Allah kata la yamliku wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali yang akan dapat syafaat ini, kecuali orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Apa maksud kebenaran? Sebab itu anda tak suka kalau kita hanya ambil tafsir base pada terjemahan bahasa semata-mata. Kita tak akan faham dengan pemahaman yang benar. Illa man syahida bil haqq, apa? Kan? Kebenaran apa? Kebenaran. Tak, kalau kita ambil yang sebahagian orang yang dia ambil hanya terjemahan illa man syahida bil haqq, bagi mereka yang menyaksikan kebenaran. Kebenaran al-haq. Sebab itu kena ambil daripada tafsiran salaf, tafsiran sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama tafsir yang muktabar. Syahida bil haqq maknanya la ilaha illallah. Jelas. Kan? Baik, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. So ini antara syarat ataupun syarat utama kalimah tauhid, ilmu. Nanti kita bincangkan 7 syarat la ilaha illallah. Antaranya yang pertama al-ilmu, yakni mesti dia ya'lamun, dia tahu. Ini kita duduk datang menuntut ilmu ni, kita nak tahu, kita nak belajar, kan? Tazkiyatun nas, dan kita nak belajar. Prinsip yang pertama ni tauhid. So kita nak tahu apa itu tauhid, apa itu makna kalimah tauhid, apa itu syarat, apa itu rukun-rukun dia, apa itu makna pada kalimah tauhid tu, la ilaha illallah, yang tu. Wa hum ya'lamun. Sebab tu itu maksud dia.
Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku-pelaku dosa besar dalam kalangan umatku. Maknanya mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka terjebak dalam dosa besar, mereka akan mendapat syafaat. Mereka akan boleh mendapat syafaat sebab ada tauhid. Sebab ada tauhid. Kemudian Nabi SAW sebut man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, kan? Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Dan sebagai riwayat man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam, kan? Dalam sebahagian riwayat disebutkan dalam keadaan dia tahu la ilaha illallah bisidqin, dengan benar. Itu termasuk dalam syarat yang berikutnya. Dakhala al-jannah, baru dia masuk syurga. Bukan dia sebut saja. Sebab tu syahidah, makna syahidah ni dalam bahasa Arab penyaksian. Saksi ni maknanya dia kena tahu dulu, kemudian dia yakin dengan apa yang dia tahu. Dia kata para ulama, dia kena i'lankan, dia kena khabarkan, dia kena ceritakan dekat orang apa yang dia yakin. Itu maksud dakwah. Man syahida la ilaha illallah, yang Nabi SAW sebut syahida la ilaha illallah, termasuk dalam ayat ni, illa man syahida bil haqq. Tu syahadah la ilaha illallah, kan? Asyhadu an la ilaha illallah tu maksudnya kalau kita translate ke dalam bahasa Melayu kita ni, saya bersaksi. Saya bersaksi tu apa maksud dia? Saya bukan hanya cakap dengan mulut saya. Saya bersaksi, kan, dengan yakin dalam hati saya, dengan lisan saya, kemudian dalam amalan saya, dengan perbuatan saya bersaksi bahawasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahawanya Muhammad itu Rasulullah. Saya bersaksi itu bukan maknanya hanya saya ucap, saya berkata, kan? Saya berbicara, saya berkata la ilaha illallah. Itu sebenarnya yang kita kena tekankan. Sebab tu anda pernah jumpa ada seorang sahabat ni, anda cakap dekat dia, kalau sebab dia tanya tentang isu tentang apa yang better untuk kita, macam orang yang nak convert, kan? Maknanya apa yang paling ampuh lah, maknanya kita nak bagi perisai untuk dia tu tetap dengan kalimah tauhid, syahadah tu. Antaranya kita bagi ilmu. So kita bagi tahu dekat dia, you bukan hanya ucap, kan? You bersaksi ni, apa maksud syahadah? Syahadah tu maksudnya you kena buktikan, kan? Dengan lisan. Sekarang ni dia dah sebut dengan lisan, sebut hati, kemudian dengan perbuatan, dengan amalan. Maknanya kamu kena menjadi seorang Muslim yang benar, Muslim yang betul, Muslim yang bukan kamu tengok orang Islam apa yang mereka buat, tetapi kamu kena buat apa yang Islam suruh. Kalau kamu tengok orang Islam hari ini, memang kamu boleh jadi kamu akan tinggalkan Islam. Seperti mana dalam kenyataan sebahagian pendakwah yang kita selalu dengar, mereka sebutkan berapa ramai orang yang masuk Islam bukan kerana orang Islam, tetapi kerana mereka mengkaji Islam itu sendiri daripada sumbernya. Sampai ada yang keluar kenyataan, dia kata, kalau saya tengok orang Islam, saya tak akan jadi masuk Islam. Yalah, betul lah. Kalau orang datang ke negara kita ni, tengok apa tak amalkan, kan? Kemudian tak menepati janji, kemudian macam-macam perangai-perangai yang tak baik, ya, kita kata itu antara sebab yang mungkin boleh menghalang orang lain untuk menerima Islam. Walaupun kita tak nafikan, ada juga dalam kalangan umat Islam yang akhlak dia menarik orang lain, orang yang bukan Islam, untuk masuk Islam. Itu kita tak nafikan, ada juga. Tetapi maksud syahadah itu bukan semata-mata ucapan di lisan. Sebab itu dia ada kaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah kita ahli sunnah, maknanya kita beriman bahawasanya iman itu adalah perkataan dan juga pembenaran dalam hati, al-i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, dan juga perbuatan dengan anggota badan. Maknanya dia tak cukup hanya semata-mata lisan saja atau hati saja, kan? Atau hati saja. Baik. Sebab ada juga orang yang dia nak sebut la ilaha illallah, dia kata saya sebut dalam hati. Tak boleh juga, kan? Kalau dia, contoh dia nak masuk Islam, you tak boleh kata kenapa tak sebut? Tak, saya cakap dalam hati.
Tak boleh. So kena lafazkan. Kan? Dia kena lafazkan la ilaha illallah. Itu ada syekh ada sebahagian syekh ditegur. Ada orang yang maknanya bila orang Islam yang dia berat nak ucap la ilaha illallah. Alasan dia dalam hati. So, macam kita kata doa lah, sama doa. Dia sebenarnya ada kaitan dengan, bila anda tengok balik, dia ada kaitan dengan ajaran New Age. Sebab semuanya hati. Saya kata lintasan hati. Cukup doa ni getaran hati. So dia jadi macam, last kali dia macam malas nak berzikir. Malas nak berzikir, nak sebut. Maknanya, yelah kalau sekarang ni, anda perasan, sekarang ni kan, kalau kita tengok macam, sebab hidup kita banyak dengan smartphone mesej dan sebagainya kan. Kalau orang suruh kita doa macam tu kan, kita akan tulis doa kan. Tapi berapa ramai orang yang kalau dia doa tu, dia letak telefon, dia angkat tangan, dia doa. Betul-betul doa maknanya. Bukan dia hanya tulis atau dia tulis kan. So, bukan maksudnya tak boleh benda tu. Benda tu itu keharusan lah. Benda yang kita tulis tu maknanya dengan niat kita doa, ya, dia termasuk doa. Tapi berapa ramai orang yang faham betul-betul tentang konsep doa tu. Maknanya doa yang kita kata yang diperintahkan dalam syariat kan. Maknanya kita doakan di belakang saudara kita tanpa dia mengetahui. Doa inda zahril ghaib, itu antara yang mustajab kan. Wallahul musta'an. Dan berapa ramai juga orang yang dia doa, kemudian kita kata ada perkara-perkara yang kita kata boleh merosakkan keikhlasan dan niat dia itu apabila dia adanya perkara-perkara yang berkait dengan ujub, riak dan perkara-perkara yang penyakit hati yang lain yang kita akan bincangkan terperinci nanti insya-Allah dalam kuliah kita. Baik. Jadi itu yang ke-12 tadi. Maknanya wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq. So syarat dia mesti syahida bil haqq. La ilaha illallah, al-haq di situ adalah la ilaha illallah sebagaimana datang dalam tafsiran ta'ifatun minal mufassirin, sekelompok daripada kalangan mufassirin dalam kalangan salaf. Baik, yang ke-13 mathalul a'la, kelebihan kalimah tauhid. Ada dan juga kita boleh sebut nama dia juga adalah al-mathalul a'la, yang ada dalam makna al-mathalul a'la itu dalam surah Ar-Rum ayat 27. Ini adalah tafsiran daripada Mujahid bin Jabal Al-Maki, anak murid Ibn Abbas, Qatadah, Ibn Di'amah As-Sudusi. Dan ini adalah tarjih ataupun ikhtiyar Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, pilihan pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Walahul mathalul a'la, bagi Allah itu perbandingan yang tertinggi, sifat yang tertinggi, maknanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maknanya kan apa? Apa maksud sifat yang tertinggi? Maknanya bagi Allah itu semua yang apa yang tertinggi. Maknanya kalau kita bincang dalam topik asma' was sifat, walillahil mathalul a'la ini, ulama salaf tafsirkan walillahil wasful a'la, bagi Allah itu sifat yang tertinggi. Dia ada satu kaedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala daripada salaf, qiyasul aula. Itu dalam perbahasan asma' wa sifat. Qiyasul aula ni senang nak faham. Dalam asma' wa sifat maknanya kalau kita ini manusia, makhluk, ada kesempurnaan, ada sifat kesempurnaan, ada sifat keindahan, ada sifat kebijaksanaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Itu maksud walillahil mathalul a'la. Kalau awak kaya, Allah lagi kaya. Itu simpelnya nak faham. Betul tak? Kalau awak bijak, Allah Ta'ala lagi maha bijaksana. Kalau awak cantik, Allah Ta'ala lebih cantik. A'la, walillahil mathalul a'la. Itu sangat bermanfaat, sangat mufid. Sebab kita takkan apa? Takkan bongkak, takkan sombong, sebab kita tahu ada orang yang lebih tinggi daripada kita dan ada yang lebih tertinggi, Tuhan kita. Nampak? Walillahil mathalul a'la. Itu kaedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang diistimbatkan, diistikhrajkan, dikeluarkan oleh ulama salaf daripada ayat itu. Wasful a'la itu dalam topik asma' wa sifat. Tapi dalam nak faham tentang tafsir umum ni, walillahil mathalul a'la juga maknanya la ilaha illallah, yakni yang merujuk kepada al-mathalul a'la, perbandingan yang tertinggi. Kerana apa? Kerana tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan dialah yang tertinggi. Al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dia yang maha tinggi, dia yang tertinggi. Tak ada dah yang tertinggi. Betul tak? So jadi itu kita kata
makna al-mathalul a'la daripada tafsiran Mujahid, Qatadah dan juga Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, la ilaha illallah, al-mathalul a'la. Baik, yang ke-14 yang kita kata perbandingan yang tertinggi ni, maknanya kita boleh juga fahami dia adalah perkara yang nilai yang paling tinggi sekali, kan? Itu juga nilai yang tertinggi. Kerana sekarang ni semua orang, kebanyakan orang dia melihat nilai sesuatu perkara itu pada material, kan, materialistik, kan? Tetapi dalam agama kita berbeza. Bukan itu yang dilihat, tetapi dilihat pada yang paling tinggi sekali, iaitu antaranya adalah kalimah tauhid. Maknanya hubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pengabdian, perhambaan seorang hamba itu kepada Allah. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak, Allah Taala tinggikan penyebutan namanya bukan kerana namanya Muhammad, tapi kerana dia hamba Allah, kerana dia merealisasikan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala angkat nama dia. Tapi naratif sebahagian golongan-golongan pelampau atau gulat pelampau dalam ajaran sufi, dia kata kerana Nabi Muhammad itu dicipta daripada cahaya, kerana Muhammad itu Nur Muhammad, kerana Muhammad itu adalah makhluk yang pertama Allah cipta, ataupun yang lebih hulu lagi kata limpahan ataupun tajalli ataupun penampakan zat dia bagi Allah Taala itu sendiri, limpahan Tuhan dan sebagainya, yang cuba untuk kita kata memesongkan pemahaman yang sebenar. Jadi Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala angkat kedudukan dia. Bahkan Nabi-Nabi kesemuanya, kerana mereka merealisasikan la ilaha illallah, kerana mereka merealisasikan perhambaan. Dan kita dah sebutkan sebelum ni dalil hadis Nabi SAW, malaikat, Allah Ta'ala perintahkan 2 malaikat turun, Jibril dan satu lagi malaikat, yang membuat tawaran kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk diberikan penambahan umur, dan untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang nabi dan raja. Lalu malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya antawadhu, maknanya merendah diri, dan Nabi memilih perkara yang terbaik, iaitulah menjadi hamba Allah. Dan nabi dan hamba Allah. Dan Nabi tak pilih jadi raja. Kan? Nabi tak pilih jadi raja. Berbeza dengan orang hari ni berebut-rebut jawatan. Kan? Berebut-rebut jawatan. Sampai bergaduh, sampai fitnah-memfitnah, langkah itu, langkah ini, langkah itu. Berebut-rebut. Kan? Semua berebut. Kalau kita kata sesuatu yang maknanya berbeza sama sekali dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebahagian riwayat lagi, kalau kita tengok tabi'in, sebahagian tabi'in mereka datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan zaman tabi'in. Kemudian Aisyah kata, tabi'in ini datang nak menuntut ilmu daripada Aisyah. Aisyah kata, kamu terlupa satu ibadat. Kamu ni banyak terlupa satu ibadat. Aisyah tengok mungkin mereka tu ada benda yang mereka buat tu. Aisyah tegur, kamu lupa satu ibadat, tawaduk. Tawaduk adalah ibadat. Umumnya kata tawaduk ni adalah ibadat. Merendah diri itu adalah ibadah. Ibadah yang sering dilupakan oleh orang ramai. Tawaduk. Ini merendah diri. Baik, jadi kalimah tauhid itulah sebenarnya adalah kalimah yang tertinggi. Mathalul a'la, perumpamaan tertinggi. Dan Nabi kita diangkat oleh Allah Ta'ala kerana kalimah tauhid. Kerana dia adalah hamba Allah yang merealisasikan kalimah tauhid itu dalam kehidupan dia. Baik. Kita hari ini kan mana? 7 nikmat nombor 13 Ar-Rum ayat 28 27 Ar-Rum nombor berapa tadi? 13 27 silap. Bukan 28 27. Apa punca dia? Sebab 7 dalam masalah macam ni, 8 macam ni. Ingat, itu kelemahan saya. Itu kelemahan. Dan benda tu saya anak-anak tengok ada pada anak-anak juga. dia suka tertukar. Disleksia.
Apa istilah-istilah tu wallahu a'lam. Baik, balik pada tadi. Ahsan, jazakallahu khair. Baik, balik pada tadi juga. Itu manusia kan. Manusia ni dia ada kekurangan. Baik, yang 13 tadi. Yang ke-14. Yang ke-13 tadi maknanya yang kita sebut tadi, Ummul Mukminin kata ibadat yang sering dilupakan tawaduk tadi. Merendah diri kan. Allahul musta'an. Yang ke-14. Macam tawaduk tu benda yang kita kata kalau kita tengok hari ni isu-isu yang melibatkan rumah tangga contoh. Bila suami yang terlampau ego, tak ada langsung tawaduk. Kan? Lalu maknanya dia nampak maknanya dia segala-galanya. Maknanya tak boleh kena tegur atau tak boleh berbincang dengan baik dan sebagainya, tak boleh bagi pendapat isteri, itu pun sebenarnya kibir. Sedangkan Nabi SAW dalam urusan-urusan yang penting, Nabi SAW contoh ketika Sulhul Hudaibiyah, ataupun dalam sebelum Sulhul Hudaibiyah, Nabi SAW nak buat umrah kan pada Am Hudaibiyah. Waktu berkemah di sebelum masuk ke Mekah, maknanya ditahan ketika itu, maknanya tak boleh nak masuk kan. So, sahabat-sahabat pun tertahan semua dalam keadaan ihram, muhrim, dalam keadaan memakai ihram. Dan Nabi SAW pun pening. Sebab Nabi SAW keluar, Nabi SAW suruh sahabat-sahabat ni tahallul kan. Tapi semua tak maknanya tak ikut cakap Nabi. Bukan tak ikut kerana mereka nak menentang, tapi semua kerana mereka dah datang jauh kan. Maknanya dah datang jauh nak mengerjakan umrah kan. Dah lama tak datang, tiba-tiba kena tertahan, kemudian nak suruh tahallul. Jadi sahabat-sahabat agak lambat sikit ketika kerana mereka emosi, marah dan sebagainya, ada yang sedih. Jadi bila Nabi SAW cakap, kalau dia tak dengar, Nabi SAW pun ketika itu Nabi SAW pun maknanya pening nak fikirkan macam mana nak atasi. Nabi masuk ke kemahnya. Siapa yang ada dalam kemah Nabi ketika itu? Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Siapa yang bagi idea supaya Nabi sendiri yang pergi tahlik, maknanya Nabi yang tahallul, Nabi sendiri yang cukur rambut dia dan bertahallul di hadapan sahabat? Siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. So Nabi SAW tak kata, kamu perempuan diam, lelaki saja betul. Maknanya pendapat perempuan tu, pendapat isteri tu dibakul sampahkan, tak. Ego kan dalam rumah tangga. Itu kadang-kadang kita kata ini juga masalah kan. Dan tak nafikan juga kita kena balance lah. Maknanya kita jangan jadi sampai tahap feminism yang sampai tahap takut bini pula kan. Dan jangan jugalah sampai suami tu terlampau ego sampai tak boleh langsung nak apa, maknanya nak toleransi dalam rumah tangga tu. Itu pertengahan. Islam ni di pertengahan. Jangan jadi feminis, jangan juga jadi sampai tahap kita kata suami tu maknanya tak ikut macam mana sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sendiri minta pendapat. Bahkan benda tu bukan isu rumah tangga, isu umat. Nabi minta pandangan, Nabi terima pandangan seorang isteri, seorang perempuan, isteri dia, radhiyallahu anha, Ummu Salamah. Itu kita kata tawaduk. Sebab tu Aisyah kata dekat tabi'in tu, kamu banyak lupa satu ibadat, tawaduk. Tawaduk ni maknanya merendah diri kepada kebenaran daripada siapa saja pun. Kebenaran tu kita dengar, termasuklah macam Nabi dia tunjukkan tadi daripada isteri dia. Betul tak? Ummu Salamah. Nabi tak tahu kata tak, orang perempuan tak tahu ini kan. Kadang-kadang orang lelaki ada macam tu kan. Kan. Allahul musta'an. Baik, yang ke-14, kalimah allati hiya aqwam. Kalimah yang lurus, yang paling lurus. Ini dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yang ke-15 al-ahd, yang ni kita dah sebut sebelum ni. Tapi dalil dia lain. Yang ni kita sebut dalam surah Maryam, illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ahda di sini Ibnu Abbas tafsirkan dengan la ilaha illallah, perjanjian. Itu kena tengok ayat tu secara penuh lah, so kita akan dapat. Kemudian yang ke-16, ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. Hanya bagi Allah lah agama yang murni. Khalis maknanya kata Qatadah dan sebahagian selainnya daripada kalangan ulama tafsir,
maknanya la ilaha illallah. Ini dalam tafsir At-Tabari, At-Tashil oleh Ibn Juzai, juga Al-Bahrul Muhit. Ayat apa? Ayat berapa tadi? Az-Zumar ayat 3. Kemudian yang ke-17, keadilan. Keadilan. Bukan parti Al-adl, keadilan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ini datang dalam tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dan juga Ibn Al-Jawzi dalam Zadil Masir, dan juga Al-Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan, dalam tafsirnya. Keadilan, keadilan, kalimah tauhid la ilaha illallah. Tak nampak ayat An-Nahlu. An-Namlu An-Namlu ayat 90 90. Bukan An-Namlu, An-Nahlu. An-Nahlu. Ish? An-Nahlu. Lebah. An-Nam. Nahlu. 90 ayat 90. Bukan An-Namlu semut. An-Namlu semut Yang ke-18, Al-Qawlus Shawab. Al-Qawlus Shawab maknanya perkataan yang betul. Dalam surah An-Naba ayat 48. Illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. Ya. 38, betul. An-Naba Saya 38. Surah An-Naba betul 38. Sebab ayat dia yang awal, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahmanu wa qala shawaba. Ayat ni Allah Taala cerita tentang yauma yaqumu, yakni pada hari akan dibangkitkan, ataupun akan bangkit, ar-ruh akan berdiri ataupun akan bangkit. Yaqumu yanhadu maknanya akan bangkit. Ar-ruh di sini maknanya Jibril. Ruh Jibril. Wal malaikatu, dan malaikat, para malaikat, saffan, dalam keadaan berbaris-baris. Ini pada hari kiamat kelak. La yatakallamun, yang tidak akan ada yang boleh berkata-kata kecuali illa man adhina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali sesiapa yang diizinkan baginya ar-Rahman, yang diizin ar-Rahman untuk berkata, wa qala shawaba, dan kecuali orang yang berkata perkataan yang betul, maknanya yang ucapkan la ilaha illallah, yang bersyahadah dengan la ilaha illallah. Maknanya apa? Hari ini ketika malaikat Jibril bangkit, berdiri, malaikat-malaikat semua berbaris di hadapan Allah. Semua tak berani nak cakap. La yatakallamun, la yantiqun. Semua tak berani nak cakap. Sebab apa? Di hadapan Allah Jalla Jalaluh, Allah Al-Azim, Al-Karim, Dzul Jalali wal Ikram, yang Maha Agung, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tak ada seorang pun berani cakap. Tak ada seorang pun, malaikat Jibril pun tak berani cakap. La yatakallamun. Malaikat-malaikat semua berbaris, tak, kecuali yang Allah izinkan. Nak bagi tahu keagungan Allah Taala. Dan kecuali lagi wa qala shawaba, maknanya apa? Orang yang ucap la ilaha illallah. Maknanya orang yang mendapat keizinan daripada Allah, dan orang yang ucap la ilaha illallah. Maknanya ini kata para ulama tafsir ketika nak bagi syafaat. Maknanya bukan hiruk pikuk kan, macam kita bising, ketua ada kat depan pun bising, sembang belakang-belakang, tak ada rasa hormat dan sebagainya. Ini Allah Taala, malaikat semua takut. La yatakallamun, tak cakap, tak berani cakap, kecuali yang Allah izinkan dan yang berkata dengan perkataan yang betul. Wa qala shawaba, maknanya la ilaha illallah, maknanya orang yang menjadi ahli tauhid, orang yang berpegang dengan kalimat. Ini dalil menunjukkan hanya ahli tauhid sahaja yang diberi keizinan untuk bagi syafaat. Yang bagi syafaat ni ada malaikat boleh bagi syafaat, lagi nabi-nabi dan rasul, orang-orang saleh boleh bagi syafaat, tapi itu pun dengan izin Allah. Dan nak dapat izin Allah tu syarat dia mesti la ilaha illallah, mesti wa qala shawaba, orang yang ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita kat dunia sekarang ni
maknanya syarat untuk kita nak bagi syafaat tu, macam yang sebelum ni ada yang tanya tentang syahid tu kan. Syarat dia mesti la ilaha illallah. Ni dalil dia. Ni dalil dia. Wa qala sawaba. Dia tak boleh, dia mesti ahli tauhid. Dia mesti ahli tauhid. Ini besarnya tauhid, manfaat tauhid. Baik, itu tafsir daripada Ibnu Abbas, Ikrimah dan majoriti mufassirin. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir, At-Tashil fi Ulum At-Tanzil oleh Ibnu Juzai dan Zadil Masir oleh Ibnu Jauzi. Yang ke-19 Al-Kalimut Tayyib. Ar-Ruh maksudnya Jibril. Jibril. Dalam surah Al-Qadr kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Betul tak? Turun malam Al-Qadr, Lailatul Qadar, turun malaikat, para malaikat, war-ruh maknanya Jibril. Tapi masa hari kebangkitan hari kiamat kan macam semua manusia pun berdiri dan berbaris kan? Dia bukan dikatakan manusia. Itu ada tafsiran. Sebahagian tafsiran ulama lagi kata ruh tu adalah ruh manusia. Maknanya manusia-manusia, maknanya malaikat dan juga manusia. Kalau itu juga ada tafsir daripada sebahagian ulama tafsir, daripada salaf juga. Maknanya dia ada beberapa tafsiran. Tapi yang kita nak point di sini, yang tafsir yang majoriti tafsir daripada salaf, ruh di situ maknanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sebab dia ada beberapa mauqif, maknanya beberapa apa kita kata keadaan yang berbeza lah. Yang ini yang ketika Allah Ta'ala sendiri yang maknanya tajalli, Allah Ta'ala sendiri maknanya menampakkan zatnya yang maha mulia di hadapan malaikat dan juga di hadapan manusia semuanya. Ketika hari pembalasan. Dia perincian dia ada dalam topik kita kata ni lah, perbahasan tentang kiamat, hari kiamat. Baik. Yang berikut yang ke-19 Al-Kalimut Tayyib, perkataan yang baik. Dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya lah naik. Yas'adu maknanya yarfa'u, al-kalimut tayyib maknanya kalimah yang baik. At-tayyib yani kalimah yang baik ni maknanya la ilaha illallah. Dan termasuklah amalan-amalan zikir kita. Sebab tu kalau kita berzikir dengan zikir-zikir yang sahih, cuba perhati, banyak kalimah apa? La ilaha illallah. Ya, subhanallah ada banyak, la ilaha illallah paling banyak. Tak je kalau kita baca azkar sabah, masa, kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu pun dah banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa hamduhu wa qadir, kan. Dan seakan kalau kita tengok mesti akan ada la ilaha illallah, kalimah tauhid tu yang paling banyak, kan. Dan itu amalan kalimah tayyib ni juga maknanya amalan soleh kita, zikir-zikir kita, amalan-amalan kita, apa ucapan kita, solat kita dan sebagainya juga termasuk dalam kalimah tayyib. Baik, yang ke-20. Yang ke-20 tayyibu minal qawli. Apa beza dengan kalimah tayyib? Yang ni kena fikirkan. Kena fikirkan. Dalam surah Al-Hajj ayat 24 Allah kata wa hudu ila tayyibi minal qawli. Minal qawli, at-tayyibi minal qawli. Apa beza dengan al-kalimut tayyib dengan at-tayyibu minal qawli? Ini kita simpan. Baik, ini daripada tafsir Ibnu Abbas dan selainnya daripada ulama salaf dan pilihan daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang ke-21, al-kitabul ladzi awrasahu Allahu alladhina istafa min ibadihi. Kitab yang diwarisi kepada hamba-Nya yang terpilih. Maknanya madmun, maknanya intipati kitab yang utama, maknanya manifesto utama yang ada dalam kitab yang Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang terpilih, iaitulah dalam kitab-kitab yang Allah utuskan kepada para nabi dan rasul. Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, termasuklah Al-Quran. Termasuklah Al-Quran yang Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang dia pilih. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Ini datang dalam tafsiran sebahagian salaf, antaranya yang disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dan Imam Ibn Kathir. Bayangkan, Al-Kitab maknanya Quran, Tauhid. So di sini, point di sini, kandungan yang maknanya tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk mentauhidkan Allah. Itu
Sebenarnya kalimah tauhid ini adalah kitab yang Allah wariskan. So maknanya kita akan faham macam contoh kalau kita baca dalam surah apa yang Ifrit dengan seorang yang saleh yang diberikan ilmu, yang diberikan hikmah, yang diberikan kitab kan, disebut kitab. So dia beri kitab, ilmu kitab tu apa? Tauhid sebenarnya. Maknanya ini perincian ni penting. Sebab ada orang kata macam mana orang banyak tafsir kan, dia kata Ifrit tu dengan Ifrit ni jin yang ganas, jin yang kuat kan. Tetapi hamba Allah yang pada zaman Nabi Sulaiman tu yang boleh dia boleh kalahkan Ifrit kan. Dia boleh kalahkan Ifrit tu dengan ilmu kitab. Dengan kitab. So apa konten kitab, apa intipati ilmu yang dia ada sehingga dia boleh mengalahkan jin Ifrit, sehingga dia lebih utama daripada jin Ifrit? Tauhid kan? Bukan ilmu sihir, bukan ilmu silap mata, bukan ilmu yang pelik-pelik, tapi ilmu tauhid. Itu kelebihan tauhid yang Allah berikan, wariskan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Alladzina astafaina min ibadina, Allah kata, yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Subhanallah, ibadina, daripada hamba-hamba kami. Baik. Yang ke-22, as-sidqu. Ya, as-sidqu walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ini dalam tafsiran Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari dan Imam Ibn Kathir. Dan orang yang datang membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, dan dibenarkan. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah sebenarnya orang yang bertakwa. Baik, as-sidq. Yang ke-23, ad-dinul wasit. Ad-dinul wasit, wasit maknanya lazim, maknanya daim, maknanya agama yang kekal. Agama yang kekal. Dan agama yang kekal ini adalah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ke-24, kalimatus sawa. Maknanya sebahagian ulama kata kalimatus sawa ni maknanya keadilan, al-adl. Yani qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kalimah yang sama. Kalimah yang sama ni maknanya yang diutuskan kalimah ini kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Termasuklah Nabi Muhammad, termasuklah Nabi Isa, Yesus yang mereka katakan, dan termasuklah Musa yang mereka orang-orang Yahudi dakwa mereka beriman dengan Nabi Musa. Maknanya semua nabi-nabi bawa kalimah ni. Itu panggil kalimatus sawa. Sebab itu nak dakwah kepada non-muslim, orang bukan Islam, ajak kepada kalimah tauhid. Jangan duk pergi buka kitab fiqh, mazhab Syafi'i, duk pergi bergaduh pula dengan ini khilaf itu, bukan hikmah. Kan? Betul tak? Kita rugi banyak. Kita duk bergaduh tentang isu khilaf dan sebagainya. Kemudian kita tak berdakwah kepada orang bukan Islam. Kan? Maknanya kita tak sampaikan kepada kalimah yang sawa, kalimah yang sama ni tadi. Kita apa? Kemudian kita duk asyik menyesatkan sesama kita, membid'ahkan sesama ahli sunnah, bergaduh sesama orang Islam, saling mengkafirkan. Jadi kita rugi. Dan itulah yang orang kafir nak. Musuh-musuh Islam nak, supaya kita bertelagah sesama kita. Kalimatus sawa menyeru kepada kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Yang ke-25, yang terakhir, al-qaulus sadid, perkataan yang tepat. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, dan katalah dengan perkataan yang tepat, sadid. Ini adalah tafsiran Ibnu Abbas, Ikrimah dan selainnya daripada dalam kalangan ulama tafsir. Jadi ini 25 kelebihan tauhid yang terkandung dalam Al-Quran. Maknanya, dan datang daripada tafsiran salaf. Maknanya mereka istimbat dan mereka istikhraj. Mereka keluarkan pemahaman ini daripada ta'ammul, daripada analisis, proses mereka bertafakur kepada ayat-ayat Quran. Ini antara kelebihan kalimah tauhid yang kita perlu pegang, dan kita perlu fahami, dan kita perlu ta'ammul, tadabburi. Ana terus bagi ayat-ayat Quran ni supaya kalau kita tak sempat nak faham, mungkin tadi ada yang kurang dan sebagainya, tak sempat nak faham, tak sempat nak ni, kita boleh teruskan untuk membaca, teruskan untuk mengkaji, untuk melihat ayat-ayat itu dengan lebih terperinci. Maknanya mungkin kita akan tengok dari satu sudut, kita mungkin terlepas pandang pada satu sudut yang penting.
Kalimah tauhid. Sebab tu Al-Quran ni kata Imam Ibn Qayyim, semuanya tauhid sebenarnya. Semuanya tauhid. Semuanya tauhid. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Ada soalan? 26. Al-Baqarah 256 265. 256. Ada khilaf. Ada khilaf. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Dalam 256 256 la ikrah fi din 256. Anda tulis apa? Mana yang salah? Salah lagi. Mana salah? Tak, nombor 13 tadi itu. Betul. Nombor 13 tadi itu. 27. Ar-Rum Nombor 13. 27 Betul? Anda taklid je ni. Tapi tak betul kan yang 11 lah. Yang mana? 13. Yang 11 betul, 28. Yang ni 28. Bukan 27. Yang ni 20. Terbalik. Banyak sangat kita akan terbalik punya. Baik. Baik, kalau ada soalan? Ya. Macam mana? Untuk budak-budak tak harus. Tak ada masalah, harus. Kerana untuk budak-budak. Apa kita kata dalilnya hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya dia ada patung yang dia main. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melawak dengan dia. Kan Nabi tanya tentang betul ke binatang atau macam kuda ke apa tu ada sayap kan itu. So di situ dalil menunjukkan ada kelonggaran bagi anak-anak kecil. Memang ada khilaf lah dalam pembahasan tu, ada perincian, ada khilaf. Itu dia bagi kat orang dah tua kan. Itulah bila dapat bagi kat budak lah. Kan better bagi kat budak. Tak perlulah kita nak tapi itulah kadang-kadang ada orang dia tak tahu dia macam dia fikir kan. Kita pun tak tahu. Itulah kita sentiasa tengok anak kita walaupun dah besar kita nampak dia budak kan. Itu isu dia kan. Tapi maknanya yalah, tapi itulah dia balik pada keharusan tadilah kan. Contoh keharusan dia maknanya kalau macam dia dah besar kan, better maknanya kalau dah benda tu dah tak apa, maknanya dia tak ada adik ke apa, maknanya better donate lah. Donation yang balik lebih bermanfaat bagi kat budak-budak yang belum tak ada dan sebagainya. Itu lebih baik lah kan. Tapi masalah orang kita dia ada apa, dia suka simpan kan, benda tu suka simpan. Dia tak ada masalah isu simpan tu, tapi itulah kita takut benda tu jadi pembaziran dan juga benda tu jadi takut maknanya tak ada manfaat lah. Tak ada manfaat. Wallahu a'lam. Fotograf, berlukis atau fotograf. Dalam hadis Nabi SAW kata innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi surah. So jadi ulama perincikan tentang as-surah tu apa maksud surah. As-surah di situ ada ulama yang sebutkan tafsirannya adalah as-surah al-mujassadah, maknanya image yang berjasad. Itu satu tafsiran. Maknanya patung memang confirm masuk. Patung makhluk yang bernyawa maknanya memang confirm masuk sebab dia termasuk dalam surah min babil aula kerana dia lebih bukan semata-mata gambar. Kemudian yang kedua, ulama perincikan lagi surah maknanya gambar makhluk yang bernyawa. Itu datang dalam penjelasan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Ibnu Abbas pernah satu hari Ibnu Abbas tengok ada seorang lelaki ni dia
lukis. Dia suka lukis. Kemudian Ibn Abbas kata maknanya Ibn Abbas kata jangan lukis makhluk yang bernyawa. Kan? Maknanya Ibn Abbas kata dekat dia, kalau nak lukis maknanya lukis pemandangan dan sebagainya dengannya, seangkatan dengannya, pemandangan dan sebagainya. Itu yang Ibn Abbas taujihkan. Kemudian ada juga riwayat yang sebut Ibn Abbas sebut ada seorang lelaki ni dia bawa gambar, maknanya ada anggota badan yang sempurna, dan Ibn Abbas suruh potong kepala dia. Maknanya qat'u ra's, maknanya buang kepala dia. Baik, ada lagi taujih daripada ulama. Maknanya ulama tak sepakat juga kan. Maknanya mereka kata kenapa Ibn Abbas suruh potong kepala? Maknanya bila dah potong kepala, dia tak jadi surah yang dalam larangan tu. Itu penjelasan sebahagian ulama. Ada lagi ulama kata bukan. Maksudnya dia tak buat benda tu secara sempurna. So maknanya daripada situ datang pendapat yang kata maknanya kalau dia nak buat juga gambar makhluk bernyawa, contoh dia nak buat anak dia ke lukis orang, baik, maknanya pastikan dia tak buat secara sempurna. Orang lidi ke apa kan. Itu contoh. Tak buat saya bukan yang potret dan sebagainya kan, dengan tidak sempurna. Kemudian dibahaskan lagi oleh ulama. Buat panjanglah pembahasan ni. Maknanya maknanya secara mutlak, adakah larangan itu secara mutlak, ataupun larangan itu Nabi maksudkan dengan maksud li ta'zim. So ada berbeza pendapat lagi. Adakah maksud gambar itu dilarang, maknanya malaikat takkan masuk adalah mutlak. Memang mana-mana gambar yang ada dalam rumah kita, kalau ada gambar saja terus malaikat rahmat tak masuk. Adakah itu maksudnya, ataupun gambar yang lebih spesifik, ataupun tujuan, ataupun dilihat kepada maqasid ataupun tujuan gambar itu diletakkan dalam rumah. Jadi kat situ ulama bahas lagi. Maknanya kata sebahagian ulama, mereka kata kalau tujuan yang dilarang itu adalah tujuan li ta'zim, untuk mengagungkan. Contohnya gambar-gambar yang ulama ke wali-wali ke kan, digantung kan, itu tak boleh, kerana ada ta'zim kan. Dan termasuk juga gambar makhluk bernyawa yang dipotretkan ataupun yang digantung-gantungkan, itu termasuk juga dalam istilah as-surah dalam larangan Nabi SAW. Kemudian ulama bahaskan lagi tentang bagaimana pula kalau patung yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Contohnya macam biologi kan, biologi ataupun untuk medik, pembedahan dan sebagainya, untuk pendidikan. Maka kat situlah ulama maknanya ambil atau keluarkan fatwa. Mereka lihat bukan larangan itu secara mutlak, maknanya kerana ada tujuan yang ta'zim tadi. Bila ada tujuan ta'zim itu maknanya itu memang sepakat. Adapun untuk tujuan macam pembelajaran, termasuk juga lukisan yang tujuan ta'lim, tarbiyah, pendidikan, maka difatwakan oleh sebahagian ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah kita juga mereka mengharuskan, maknanya contoh macam ilustrasi untuk pendidikan kanak-kanak, maka diharuskan. Itu antara fatwa Syekh Sa'id Al-Khathlan, hafizahullah, dan beberapa lagi dalam kalangan ulama Islam dan ulama ahli sunnah. Dan walaupun kita tak nafikan ada di sana pendapat yang lebih, yang mereka nak lebih jaga, mereka masukkan larangan itu secara mutlak. Itu yang lebih lebih warak lah kan. Tapi kalau kita tengok dari sudut macam apa yang kita tengok kebiasaan dalam sistem pendidikan kita dan sebagainya, bahkan sekarang ni benda tu dah, maknanya kita katakan tak boleh nak dielakkan dah. Kan dah tak boleh nak elak. Maknanya bagaimana ada buku yang untuk kanak-kanak lah terutamanya kan. Dia ada image, dia ada ilustrasi kan. Dan sebenarnya dari sudut pendidikan kan, itu dibahaskan oleh ulama. Mereka tengok pula perincian dari sudut taklim. Dan bukan tak ada dalil lah, ada dalil-dalil umum yang mereka gunakan, dan mereka jawab balik dalil-dalil yang larangan tadi. Maknanya mereka perincikan. Kat situ memang betul-betul ada, kita tak boleh terlampau keras kat situ. Memang kita kena toleransi lah. Kat situ memang isu yang kita kata yang ada khilaf. So Ustaz, kat dalam rumah, kalau kita gantung gambar yang diambil dengan kamera, atau
tahu tadi. Yang anti tahu, yang anti faham, portrait, yang ni portrait, orang lukis lah. Boleh. Tapi kalau kita ambil gambar dengan kamera, boleh gantung tak? yang gambar dengan alat fotografi, disebut alat fotografiah. Kat situ juga ada khilaf dalam kalangan ulama. Maknanya ada yang mengharuskan dan ada yang masukkan dalam kategori surah tadi. Kalau dia berpandangan dengan surah tadi adalah termasuk dalam fotografi tadi, tak boleh. Tak boleh. Kalau dia berpandangan boleh, maknanya boleh. Sebab dia bukan termasuk dalam lukisan. Kan? Dia bukan termasuk ni. Kalau dia berpandangan ambil yang tu. Tetapi kita berwaspada, kita berhati-hati. Sebalik yang ni yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad dan ramai lagi. Mereka kata sebaiknya tak dengan tu. Macam gambar family kan, tak dengan tu. Kita simpan dalam album. Itu yang kita keluar daripada khilaf untuk selamat. Untuk selamat kan? Sebab takut juga benda tu ada unsur-unsur ta'zim tadi. Takut kan? Mungkin kita tak rasa macam tu, tapi mungkin anak-anak cucu kita kan macam mana kan? Kita tak boleh nak jamin keselamatan dari sudut hati tu kan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Ada soalan lagi? Tak ada. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.